Okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3. Saya Muhammad Syarhan bin Muhammad Sabri, nombor matrik 02 DGU 19F1088. Saya Puteri Sazwani Nabila binti Eko Mazlan 02 DGU 19F1016. Dan saya Nurul Izzati binti Cik Aziz 02 DGU 19F1008. Dan kami akan membentangkan presentation yang bertajuk Gadaian dan Lien. Pengenalan urus niaga. Pinjaman adalah sejenis hutang yang disediakan oleh individu atau institusi kewangan di mana sejumlah wang disediakan untuk dipinjamkan kepada penghutang, biasanya dengan faedah. Berdasarkan perjanjian pinjaman, penghutang diminta melunaskan pinjaman bersama dengan faedah yang ditentukan secara berperingkat dalam jangka waktu tertentu. Terdapat juga pelbagai bentuk pinjaman. Ada yang menggunakan cagaran dan tidak menggunakan cagaran. Sekiranya pinjaman cagaran biasanya diperlukan jaminan diberikan kepada piutang. Dalam subjek lelo, kami belajar tentang urus niaga tanah yang menggunakan cagaran. Okey, urus niaga tanah didefinisikan di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara sebagaimana mana transaksi yang berkaitan dengan tanah beri milik yang dikuatkuasakan di bawah kuasa-kuasa bawah bahagian 4 Kanun Tanah Negara dan termasuk mana-mana transaksi yang serupa yang dikuatkuasakan di bawah Undang-Undang Tanah sebelum ini. Ia tidak termasuk caveat dan perintah larangan yang memang merupakan larangan urus niaga. Antara urus niaga tanah ialah gadaian dan lien. Seterusnya, pengenalan kepada gadaian dan lien. Gadaian adalah satu urus niaga apabila seorang pemilik tanah, beri milik atau pajakan menyerahkan tanah itu kepada seseorang lain sebagai sekuriti pembayaran balik sesuatu pinjaman, annuity atau mana-mana bayaran bertempoh. Pemilik tanah atau pajakan itu disebut penggadai dan pihak yang menerima sekuriti itu dinamakan pemegang gadaian. Seksyen 5 mentakrifkan gadaian sebagai penggadai berdaftar. Ini bermakna setiap gadaian mesti didaftarkan menggunakan surat cara yang khusus. Namun begitu, gadaian yang tidak berdaftar tetap ditakrif berasaskan prinsip equity. Seterusnya, lien. Lien adalah satu bentuk urus niaga sekuriti yang diperuntukkan di dalam Kanun Tanah Negara tetapi tidak perlu didaftarkan. Seksyen 281 memberikan kuasa ke mana-mana pemunya tanah atau pemegang pajakan untuk membuat lien dengan cara mendepositkan dokumen hak milik keluaran kepada mana-mana pihak atau badan. Lien diwujudkan melalui 3 elemen iaitu deposit dokumen hak milik keluaran atau pendua pajakan. Deposit itu dilakukan sebagai sekutiti atau jaminan kepada pinjaman wang yang dibuat. Ini bermakna perlu ada niat untuk mewujudkan lien dan masukkan caveat pemegang. Lien menurut Seksyen 330, lien boleh dilakukan ke atas tanah atau pajakan. Ia juga boleh dilakukan ke atas tanah bersama yang belum dibahagikan. Okey, seterusnya objektif gadaian dan lien. Gadaian. Nombor 1, untuk gadaian berfungsi sebagai cagaran untuk meyakinkan pemilik bahawa hak yang diberikan tidak dilupuskan begitu sahaja dan meyakinkannya untuk memilikinya semula. Nombor 2, pemilik tanah berhak membuat gadaian di atas tanahnya dengan syarat tidak dihalang oleh syarat-syarat tanah atau gadaian. Nombor 3 untuk gadaian ialah sekiranya pemilik mengalami kesukaran untuk mendapatkan semula hak setelah tamat tempoh, pemilik berhak mengambil semula haknya melalui tanah yang dicagar. Untuk lien, nombor 1, ia seakan gadaian. Pemilik serahkan hak milik tanah sebagai jaminan bagi pembayaran pinjaman. Ianya bagi melindungi kepentingan peminjam. Nombor 2, hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memperolehi milikan ke atas hingga semua tuntutannya selesai. Nombor 3, ianya hanya memberi kepentingan secara pasif kerana pemilik tidak mempunyai hak untuk menjual sehingga dikeluarkan perintah. Seterusnya, contoh kes berkaitan gadaian dan lien. Contoh kes untuk gadaian seperti dalam kes Wong Fun Hun lawan Mutiah Cita pada tahun 1934. Defendant pemegang gadaian telah mendapatkan perakuan dari pemungut hasil tanah bahawa pegadaian
telah gagal menjaga tanah dengan baik. Oleh itu, beliau mendapatkan kebenaran dari pemugut untuk mengambil milik tanah tersebut. Tanah berkenaan adalah satu estet getah seluas 35 ekar. Plaintiff iaitu pegadai kemudiannya telah memulakan tindakan undang-undang terhadap defendant dengan menuntut ganti rugi kerana defendant telah melakukan pembaziran dengan menoreh pokok-pokok getah secara berlebihan dan juga kerana kecuaian tidak memulakan kerja menoreh selama 2 bulan selepas mengambil milikan tanah berkenaan. Hakim Herford memutuskan bahawa seseorang pemegang gadaian yang mengambil milikan tanah yang digadai selepas berlaku kemungkiran pegadai hendaklah memberi notis yang memadai kepada penggadai supaya dia dapat mengatur perihal urusannya dengan sempurna. Jika notis dan peluang sedemikian tidak diberikan kepada penggadai, pemegang gadai hendaklah mengambil alih pengurusan tanah dengan baik. Oleh yang demikian, pemegang gadai yang menguruskan tanah berkenaan perlu memikul tanggungjawab yang berat bagi mendapatkan keuntungan dan hasil dari tanah itu. Dalam kes Hugh White Rubber Co. Sedia Berhad lawan United Overseas Bank Ltd 1992 3 CLJ 1589. Mahkamah memutuskan bahawa lien hanya mula berkuat kuasa secara sah apabila caveat dimasukkan. Sebelum caveat dimasukkan, lien belum dianggap wujud. Caveat juga tidak semestinya dimasukkan sebaik sahaja deposit dibuat. Malah ia boleh dilakukan bila-bila masa selepas itu. Sebelum caveat dimasukkan, hak piutang pemegang lien dilindungi oleh prinsip equity. Seksyen 281-2 memperuntukkan hak pemegang lien untuk mendapatkan perintah jualan sebagaimana yang boleh dilakukan di dalam kes gadaian. Namun demikian, pemegang lien perlu mendapatkan hukuman untuk jualan jumlah wang yang terhutang terlebih dahulu sebelum memohon kepada mahkamah bagi perintah jualan. Segala peruntukan yang terpakai untuk gadaian terpakai di dalam kes lien secara mutatis dan mutandis. Okey, seterusnya kita pergi ke rumusan dari kedua-dua kes. Secara rumusnya, berdasarkan kedua-dua kes tersebut, kita dapat mengetahui bahawa gadaian dan lien adalah penting kerana ianya salah satu urus niaga tanah yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan atau menjelaskan hutang yang mereka alami dalam masa tertentu. Selain itu, urus niaga seperti ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat dengan lebih rasional dan mengikut undang-undang. Di samping itu, kami juga dapat mempelajari cara proses atau tindakan yang dikenakan dalam satu urus niaga seperti gadaian dan lien. Kami juga dapat mengenal pasti jenis daftaran yang ada pada gadaian iaitu gadaian berdaftar dan tidak berdaftar. Oleh itu penting untuk kita mengetahui tentang urus niaga ini supaya dapat membantu sekiranya kita berdepan atau berurusan dengannya. Ini adalah rujukan yang berkaitan dengan kes gadaian dan lien. Okey, seterusnya kita pergi ke kesimpulan. Secara ringkasnya, gadaian dan lien seakan-akan sama. Gadaian kepada Melayu dilarang. Walau bagaimanapun, satu pengecualian di mana ia boleh dibuat terhadap menteri besar atau mana-mana orang yang ditentukan dalam jadual kedua ERM 1933 iaitu Menteri Kewangan, Setiausaha Kerajaan Negeri, Badan Kooperatif, Bank dan Badan Pinjaman, di mana kesemuanya telah dipersetujui. Lien 100% tidak dibenarkan, baik kepada Melayu atau bukan Melayu. Perkara yang boleh digadai iaitu mana-mana tanah milik tetapi tidak sebahagian darinya. Selain itu, mana-mana bahagian yang tidak dipecah bahagi dalam mana-mana tanah milik tetapi tidak sebahagian daripadanya. Seterusnya, mana-mana pajakan tanah milik tetapi tidak sebahagian daripada tanah yang dipajakkan. Lien adalah hak yang dipunyai oleh seseorang untuk memperoleh milikan ke atas harta orang lain sehinggalah segala tuntutannya diselesaikan. Pemegang lien biasanya adalah seseorang yang menerima jaminan melalui dokumen hak milik yang diserahkan kepadanya. Lien hanya memberi kepentingan secara pasif saja kerana ia tidak memberi hak kepada pemegang lien untuk menjual sehinggalah perintah jualan diperolehi. Keluaran akhir bagi proses pemberi milikan tanah ialah pengeluaran hak milik tanah. Hak milik tanah adalah merupakan satu dana atau aset yang penting kepada pemiliknya dan diakui kekebalannya di bawah perlembagaan persekutuan. Urus niaga tanah yang berlaku setiap hari
maka sudah tentu terdapat beberapa masalah yang timbul seperti tipu daya, salah tafsir perjanjian, penggunaan borang yang tidak betul dan lain-lain semasa melakukan urus niaga. Sekarang ini dapat diperhatikan bahawa lien dan gadaian bersama dengan menggunakan hartanah dan aset-aset mudah alih seperti mesin, peralatan pejabat, kenderaan dan sebagainya menjadi trend yang utama sebagai satu langkah penambahan modal. Ini menunjukkan bahawa skop harta, gadaian atau lien telah berkembang dan sewajarnya lah mereka yang terlibat di dalam pentadbiran tanah dan pengurusan hartanah juga mengambil langkah menambah pengetahuan masing-masing di samping meneroka bidang ilmu yang lain seperti banking, pengurusan projek, industri dan perfakturan dan lain-lain. Itu saja. Sekian, terima kasih.